Tapi bagi aku, orang yang menjahanamkan muzik rock kat Malaysia dulu pun Dr. Mahathir juga. Tak, aku cakap tu terang kan. Dulu aku kecewa tau time tu, kena potong rambut apa semua. Okay, mungkin sebagai permulaan ni saya minta kalau boleh sama Nahak atau Mus, boleh tak kita recap balik sejarah penubuhan Farasu. Saya suka tanya ni, saya memang suka tanya sejarah satu-satu kumpulan. Boleh silakan. Mus tak kot. Okay. Apa pun terima kasihlah kepada Kakatu TV untuk temu ramah ni. Ini satu kami menghargai lah, satu penghargaan juga lah dapat peluang ni. Okey, kita terus kepada sejarah awal Farasu. Okey, sejarah Farasu kita bermula sebenarnya pada penghujung tahun 2002. Pertemuan antara aku dengan Nahak dan juga seorang lagi line up lama kita orang yang bernama Khairul Anwar. Bull. Kita panggil Bull. Mana pergi? Okey, pernah dengar Barazah Zin tak dulu? Fanzine. Nama Barazah Fanzine. Benar. Dia editor majalah Fanzine tu lah. Dia orang Johor Baru. Sekarang ni dah menetap di mana? Muar ke Batu Pahat. Batu Pahat. So dia ada profession sendiri lah. So dia orang yang dalam profession dia consultancy engineering consultant. Untuk bahagian construction lah. So kita bermula pada tahun 2002 di Seri Sedang. Asalnya Farasu ni adalah band project sebenarnya. Dan masa tu tak ada nama lagi. Jadi untuk mencari nama, Nahak dan Bull bagi kepercayaan kepada aku untuk mencari nama lah. Sebenarnya kepala tu dah ada nama ni. Nama Farasu tu aku dah dapat daripada tahun 97 lagi. Dah ada cita-cita aku mesti ada satu band nama Farasu. Macam tu lah. Tapi dia akhirnya jadi reality pada tahun 2002 lah. Nahak pun bila aku bagi nama Farasu, dia pun setuju lah. Dia kata nama ni unik. Dan aku jelaskan nama Farasu tu. Dia tanya apa Farasu ni? Farasu ni. Dia kan ambil pot saya aja nama sikit lah. Apa benda Farasu ni? Jadi aku beritahulah Farasu ni aku dapat daripada buku sejarah Melayu Solaratus Salatin. Kebetulan aku bekas student sastra form 6. Jadi kita belajar tengok nama Farasu Al-Bahri. Nama kuda sembrani, kuda ajaib Raja Suran. Jadi dia logik letak nama Farasu tu menggambarkan Farasu ini adalah satu makhluk yang istimewa, makhluk gaib, makhluk yang boleh merentas masa, boleh merentas alam, dan digunakan untuk seorang raja lah, untuk menjajah. Jadi itulah logik dia. Dan nampaknya sekarang memang kita ada semangat tu lah, kita meredah saja kan. Semangat meredah tu. Tapi dia mula-mula tu aku siap kedah boleh kau dong. Boleh. Senang. Dia masa mula-mula tu dia memang band project lah. Kami tak bubuh apa kita panggil apa kita panggil tu konsep. Cuma genre metal. And then kami try jamming, practice 3 orang kami sebelum ada vokalis lagi. So practice main kebetulan yang melekat tu kita main lagu Atotoh dengan lagu Langsui. Aku tak ingat lebih kurang macam tu. So nampak pengaruh Eastern tu kuat lah. Lagu Sirana macam tu kan, Asal House semua. So dia mula-mula tu kami tak letak apa jenis genre yang akan kami follow. Tapi kami yang kelakar ada first jamming pun dah buat lagu lah. Sebab kami daripada band lain. Aku daripada UPM. UPM Sedang. Bukan UKM UPM. UPM Sedang. So aku dengan bro UPM, kami memang ada band. Band metal lah. Nama band tu Iron Storm. Kami sempat lah main kat Nilai Lot Blast tu, cakap tu. 1-2 gig kan. Lepas tu Mus pun ada band BIV lah, Brave Vision. Dengan budak-budak Seremban, Nilai semua. Nilai semua? Semua budak Nilai. Semua budak Nilai. So time tu, lepas tu budak-budak graduate. So aku dengan Bull yang biasa tu dia junior aku. So dia lambat sikit. So dia lah kebetulan buat fanzine tu, Barazah Zin tu. So aku selalu dengan dia jumpa PCM semua kan. So kami decide untuk buat band lah. Tu aku buat band syok-syok lah, Iron Storm tu. Band Iron Storm ni boleh dikatakan band cover band juga lah, main trash. Tapi kami ada 3 lagu. 3 lagu tu, 2 daripada 3 lagu tu aku revise balik dengan Mus untuk lagu Farasu. So that's why bila kami form tu ada lagu.
Mus pun dia ada lagu dia. So kita orang time tu decide lepas beberapa bulan jamming buat demo. Kita buat demo. Kita orang buat demo. First demo tahun 2003. 2003 Millennium of Madness. Bulan 3. Itu first demo lah. Demo hitam putih, mixing sendiri. First time kami record pakai apa man yang MD tu. Sony punya. Sony MD. Dan kami release demo dalam bentuk CD. Zaman tu zaman Kaset lagi. gambar kaset dah ujung-ujung. CDR baru apa? CDR baru start. So kami ambil keputusan no need to release by kaset lah. We try by CD lah. So kebetulan era pun Millennium. Nama demo pun Millennium of Madness. So kami macam musik kami langgar buat by CD. Tapi banyak kan? Banyak juga. Boleh lah. Dia rasa lebih daripada 400-500. Sebab 2 kali buat tau. Sebab dia 2 kali buat. 2 kali version. Ada 2 version. Version 2 pertama. kali cover. Itu yang second version. Dia version cover lah. Lagu sama. CD sama. CD sama. Ada 6 lagu kita rekod lah. 6 termasuk lagu cover daripada Autotalk. Sorry lah kita rekod lagu tanpa izin. Lagu tak ada copyright pun. Okey aja. So kami rekod lagu 2 lagu Syak. Mus 2 lagu. Lagu. Bath in Scene satu dengan lagu Promasa Diana. Betul. Yang ingat aku. JMF apa? Bukan? JMF tak main? Tak main. Aku pun lupa. Tapi maksudnya tahun 97 ke 2002 tu maksudnya memang tempo tu memang Farasu memang belum sibuk kita komitmen dengan band lain lah. Aku 96 lah start. Aku 96 sampai 2001 tu macam-macam band lah main. Sebab masing-masing ada pengalaman awal muzik tu kan dengan band yang lain. Jadi dia selepas tu berpecah, masing-masing berpecah. Dia jumpa, dia jadi satu band baru lah. Inilah dia hasil lah, Farasu lah. Gerak. Nak tanya sebab dulu waktu tahun-tahun 2000 awal 2000 2002 macam tulah memang adalah dengar movement tu nilai Loud Blast scene tu. Apa cerita sekarang ni selepas 20 tahun? Sebenarnya dah tinggal sejarah lah. Kita pun asalnya ialah kita nampak dekat tempat lain macam Ipoh ada Ipoh macam-macam lah nama-nama yang tertentu dekat ikut tahun aku pun dah tak ingat lah. Okey, jadi aku ambil satu inisiatif buat apa kata kalau kita letak nama Nilai Loud Blast Scene. Tu nak untuk menggambarkan satu kewujudan lah orang kata di Negeri Sembilan. Komuniti lah. Dia zaman tu kan jenis macam tu kan. Seattle Wangsa lah. Ipoh Metal Militant. Apa lagi yang aku tahu lah. Ni Nilai Loud Blast. Tapi aku bukan budak nilai, aku asal start. Kebetulan orang kata budak-budak. Tapi hang bukan orang nilai kan. Dia orang Semban. Cuma sebab kebetulan kat waktu tu tempat untuk buat gig yang mudah adalah dinilai. Yes, betul. Sebab ada isu kat Semban kita nak tak ada tempat. Jadi peluang tu kita gunakan. Sebab aku baik dengan owner old house. Jadi dia pun bagi package yang baik dan kata macam mana masa tu dan kita bawa modal lah. Vokalis kami pun orang memang origin nilai si Kotam. Kotam memang betul-betul origin nilai and then dia punya line up pun semua nilai. BIV tu dulu. Jadi daripada BIV sebenarnya benda tu bermula. Cuma masa BIV tu dia tak adalah Nilai Loud Blast. Cuma ketika 2003 tu aku ambil inisiatif untuk wujudkan nama Nilai Loud Blast. Itu saja. Sempat berapa siri nilai Loud Blast? Okey, Nilai Loud Blast kalau menggunakan nama Nilai Loud Blast dinilai 3 kali, di Seremban 3 kali juga. 3 kali. 3 ke 4 kali macam tu lah. 3 satu tu kena rate tu. Yang tu ya kan? Yang tu yang ada kena rate tu kan? Yang kena rate tahun 2005 bulan 12. Ni genap berapa tahun lah ni? Macam tu lah 2005 awal bulan. Gig tu 3 bulan 12 ke 2 bulan 12 macam tu lah. 2 tahun. Itu antara kenangan. Tapi okey, aku tak kisah kalau nak share. Benda tu benda kalau sejarah kita tak nak ubah kan. Itu lah. Jadi bila dapat maklumat Farasu ada keluar album baru ni dekat Spotify kan. Ada lah. Dengar lah album Majestica ni kan. Cuma itu yang rasa kita lah pendengar kita apasal lah kita tak tahu. Galat kita ralat. Bukan hang lah ramai. Aku dapat feedback macam tu lah. Galat.
Dia cakap macam, oi, kat Malaysia ada orang band metal lain macam sikit. Aku macam, oh, okay. Jadi bila cuma nak tanya juga dengan kesungguhan Farasu ni, produce album pun bukan calang-calang. Setiap album tu dia berbeza kan. Dia berbeza dia punya pendekatan dia. Jadi apa yang Beria benar Beria benar buat album macam ni sebab sedangkan pasaran kita sedia maklum kan. Nak bawa album, nak bawa lagu album macam ni ke radio arus pertama pun tak fikir radio kan. aku. Sedangkan lagu tu berkualiti. Jadi apa yang Beria benar sebenarnya buat album sampai 4 album dah sekarang ni kan. Dia sebenarnya pertama tadi kesungguhan kita lah, sebab kita tadi kita awal-awal kita berani, kita langgar je, itu satu. Tapi berubah keadaan disebabkan pengalaman kita buat performance di luar. Farasu rasanya kalau kat Malaysia ni band metal yang paling banyak main di Indonesia adalah Farasu. Lebih daripada 20 kali kan. 23 kali lah kalau aku kira-kira 23 kali. Jadi disebabkan pengalaman di luar tu, kita pergi Indonesia, kita pergi ke Taiwan, ke China, ke Jepun, ada tanggapan pandangan daripada orang luar tengok muzik Farasu. Your music is a different. It's like Arabic but not Arabic. Dekat situ dia orang dah nampak keistimewaan muzik Farasu. Jadi kita tengok orang luar tengok muzik kita bagus, apa kita tak boleh buat yang terbaik. Jadi itu antara semangatnya lah. Dia kalau nak kira first album kami keluar lambat sikit lah, 2010 sebab 2003 first demo. And then kami time tu main gig kerap lah, main gig mata lah, zaman-zaman Poplis dekat Uptown. Lepas tu main dekat ada Bukit Bintang semua kan, Chris Park, Doni Tempat kan. Tapi gig-gig yang kecil lah kan. And then 2004, lepas tu 2005 last gig kat Seremban tu, lepas tu aku keluar jap. Masa aku keluar jap tu, Mus teruskan, diorang ada release satu mini album. Mini album yang keluar tu sebab apa? Aku dah kahwin. Kau orang Sabah tu, jauh. Cerita dia lah, ringkas kat situ. Bukan ada isu. Ada, tapi malah cerita lama. Dia macam ni lah, kalau kau muda, lepas tu banyaklah masalah personal, masalah sosial semua ni. Lepas tu mak bapak dah start pressure. Lepas tu dah ada awet kan, kahwin lah. So aku relax lo, kahwin lo. Tapi yang kelakar dia pula, lepas aku kahwin dia terus aku masuk balik, potong cerita lah kan. So masa aku keluar, dia orang teruskan. Lepas tu teruskan dengan line up yang ada time tu. Dia orang sampai release itulah EP hijau, kami panggil EP hijau. Black Moon Eclipse. Dalam bahasa Melayu dia gerhana remulai hitam. Okey, dalam EP tu ada 6 atau 7 lagu-lagu. Lagu-lagu yang aku buat bersama Mus ada dalam tu, dia orang record. Cuma aku ni personal aku punya opinion lah, memang sound quality semua kurang lah. Dia orang record live. So bila record live, bukan tracking, the real tracking, dia main kalau terciduk-ciduk lah. Kan? So dia nak alter semua susah kan, tak cun tu Aman. Aman terror bab-bab ni. So dah pendek cerita, lepas 2 tahun aku tak pegang gitar, memang aku dengar lagu Dewa 19 macam kau lah. Memang cintan ni kan. Tapi still aku time tu, aku dah tak dengar metal old school tau. Aku dengar Name of God time tu kan. Name of God keluar, lepas tu aku dengar semua metalcore, Swiss Engage. Dia orang datang dengan different sound tapi with the thrashing background tau. Dengan a bit of death metal semua ada kan. And then aku revive balik, aku dengar balik aku punya At The Gate semua tu. Lepas tu nak jadi cerita, Mus personally contact aku balik, ajak join balik. So aku tak tahu apa masalah dia orang tu. Dia orang ada masalah biasalah muda-muda kan. Masa line up hijau tu, aku panggil line up hijau boleh. Line up EP hijau tu lah. Semua keluar. Tinggal Mus seorang. So Mus personal ajak aku masuk balik. Kita orang start practice balik dekat Serdang. Serdang juga, Eruption Studio juga. Time tu masih wujud ke studio tu. Time tu aku jamming berdua dulu dengan dia. Kami main balik lagu-lagu lama kami. Lepas tu kami buat arrangement balik dengan style metal yang agak sutikan baru sikit lah. Ada breakdown, ada bukan terlalu eastern sangat. Aku dah mula campur aduk kan. Lepas tu time tu masa rehat pun kita dengar lagu Dewa 19 semua. So aku dapat influence yang benda yang agak kita panggil apa? Luar kotak lah. Luar kotak.
Logo tak. So aku dengan Mus, kami dapat Bull masuk balik kejap. Biasa lama tu masuk balik kejap. Dan time tu kami pakai seorang hamba Allah ni daripada Nilai, apa nama dia? Dia tolong kami untuk vokal. Mula-mula dia main bass. Kami tak ada vokal lah time tu. Dia main bass. And then bila Bull nak masuk balik, aku decide kau vokal lah. So kita orang buat projek, riliskan first album lah. Menukar Arus. Menukar Arus tu sebenarnya bermula projek tu pertengahan 2007. Dan siap pertengahan 2009. Dan aku hold bagi 2010 baru release bulan 1. Dan kali ni aku dengan Mus bincang, kami buat full Malay. Full Malay dah record by professional recording. Cuma time tu terang lah, pakai klik memang gagal lah. Main praktis lah. Praktis kau-kau setahun setengah agak lah praktis kan. Praktis kau-kau. Lepas tu kami masuk release album Menukar Arus tu. Lepas tu sambung lah. Cuma aku ada pada masa Farasu tengah hype masa tu. Masa tu dalam masa yang sama ada perform dengan Tashim ke? Sebab aku macam ada, sepatutnya ada tapi show tu cancel. Show tu cancel dekat Pahang. Sebab masa Farasu naik tu, at the same time Tashim pun tengah tahu. Aku macam confused sikit dua band ni. Sebab dia ada benda Eastern kan. Tapi time tu kalau macam aku dulu, aku dalam Farasu awal-awal tu, yang Eastern ni Mus je. Aku memang orang kata senang cakap, memang dia orang putih lah. Pantera lah apa. Dia pengaruh luar tu kuat. Abang aku sekolah orang putih. Sebab kalau kita tengok cara dia buat riffing, thrashing dia agak kental lah. Cuma macam aku minat kepada soal melodi Eastern semua kan. Itu antara yang menyebabkan kita bergabung Ilham tu kan. Dia jadi satu karya yang kuat lah. Jadi sebab aku tengok macam cover ni kan, dia punya art direction tu mana daripada ni orang kuat dia. Tu nak tanya tu sebab kat sini macam kat sini kan kita tengok satu, aku pernah tengok album Marga Satwa, dia memang pakai macam ni Marga lah. Satwa tahu. Tapi dia tak main lah. Dia tak main metal lah kan. Kena dia tak main metal lah. Cuma bila Macam Farasu datang dengan package macam ni kan, aku Digipack punya CD ni aku rasa menarik lah. Lepas tu ada Digibook lagi dalam ni. So jadi nak tanya dari segi package ProPrint macam ni kan. Jadi macam mana boleh timbulnya idea untuk datang dengan gambar, dengan busana Melayunya kan, dengan dengan package CD Digipack ni kan. Sedangkan kos pun bukannya murah kan. Dia exactly is more to art things. Previously memang art director untuk advertising agency. So start album Against Tyranny lah. Album sebelum tu memang tak termasuk. So Against Tyranny kita nak lari daripada typical punya band, metal band punya style lah. Start macam Decide, macam first album kalau tengok Against Tyranny, kita guna pasir, tanah. So means back to roots. And most probably Against Tyranny tu memang kita punya reference tu memang roots punya album lah. Album Seputura apa tu yang banyak terbalik, Chaos AD. Mood dia macam tu. So then gua masuk, then the best thing about Farasu ni, dia ada benda yang dulu kita panggil Eastern, now is what we call it, we're branding it as Nusantara Metal. Okay, we branding, benda lebih kurang sama je lah. So maksudnya antara Eastern dengan melodi Melayu, kita orang Melayu dan kita bangga as a Nusantara punya things, dan tak ada siapa nak bawa benda ni. Sebab sebelum ni pun Abang Rom ada bagi tahu macam, okay, kalau you go for overseas, you nak lawan sound, you tak boleh. And apa yang you nak buat as a you identical things. Okay, contoh yang paling dekat kita reference Amon Ahmad. Dia selama badak dia bawa, kita panggil dia punya Viking. Ada orang kisah pun, tak ada orang kisah pun, dengan dia punya design pun Viking style, all the stuff. So cawuk dengan dia bawa dia punya horn untuk atas stage kan. Cuma kau tak pernah bawa labu sayung lagi atas stage lah. So tu next aku mungkin bila kita ada show yang panjang kan, contoh 1 jam ni, haus bawa labu sayung. Mana dah tahu kan. Memang next lah. Bawa kapal mendam di atas kan. So kita create kita punya identity. Kita more to branding things. So masuk balik cakap, okay, first
okay, Farasu ni macam mana? Ni apa yang dia punya pergi, macam mana dia nak pergi apa semua. So gua bincang dengan Nahak as founder, so kita more to branding ni, rebranding balik Farasu. Okay, dengan fonts baru, dengan apa semua, dengan siapa kita target crowd. Yang geng-geng otai ni dia memang akan maintain. Dia akan datang dengar kita, oh best lah lagu ni, dan akan keep buying stuff. But kalau kita tengok, kalau kita stick macam tu je, mati. Maksudnya kita ada new generation yang akan mendengar kita. So first memang okay, macam Magistra ni kita guna sand, pasir, tanah. So back to roots. So macam album Suratul Salatin, nama pun Suratul Salatin, kitab Melayu. Okay, so reference original kitab tak ada lah. So Nahak bagi buku tak buku ni, buku tingkatan 6 or something lah, sejarah. Mus lah bagi. Mus bagi. Buku kitab sejarah Melayu kan. Tak, bukan buku tu, dia bagi buku teks. Buku teks tu. So what the F gua nak masuk ni as a cover. So kita nama okay, kita kitab. So benda tak ada, tak apa, kita create as what we call it government marketing agency. So we create the art direction things. And benda yang lawaknya ada kutu Indonesia. Tak kisahlah mana-mana, dia ambil cover Suratul Salatin tu as, bila bercerita pasal sejarah Melayu Suratul Salatin, dia ambil tu as a what we call it cover lah. Kononnya itulah kitab Suratul Salatin. Channel Indonesia. Dia buat YouTube channel Indonesia, aku lupa. Dia buat cerita pasal sejarah Melayu. Lepas tu dia cerita dia apa semua, tiba-tiba keluar cover Farasu. Cak apa salah dia kami punya cover kat sini. Tapi bagi aku that's a free marketing lah. Aku suka lah benda-benda tu, membah kan. Free kan, tak payah bayar. So kita panggil apa, kita create benda tu supaya nampak, oh bila orang buka tu, oh what is Suratul Salatin. Kalau orang mencari, dia akan mencari, oh Suratul Salatin ni adalah kitab lama kononnya. So cover dia feel kitab. So ambil peta, itu pun peta Nusantara sebelum merdeka, sebelum tu memang original peta. So dengan empire, nama dia pun bukan Malaysia, bukan nama tanah Melayu, semua Nusantara things. So kita create, kita ambil benda tu yang kita jadikan cover. Okey, balik pada Majestika ni. Panjang cerita dia. Majestika di dalam cover tu exactly dia ada cerita. Okey, kalau tengok kat situ, okey, asalnya benda asal kita nak masuk wayang kulit sebagai kita panggil, kita Farasu is bercerita sebab start daripada album Suratul Salatin, kita bercerita tentang sejarah Melayu. Dan insya-Allah kita akan keep maintain lah di kita punya penceritaan. So bila kita bercerita tentang penceritaan, kalau dalam orang kata orang Melayu kita, dia lebih pada macam dulu kita ada hikayat Dondang Sayang, Gurindam, kita ada tukang cerita, tukang karut, pelipur lara, apa semua. Jadi bila contoh kita ada satu method, salah satu untuk bercerita adalah wayang kulit. Tapi bila kita letak wayang kulit saja, benda tu is very what we call it biasa lah. Klise. Ya, logiknya kita balik kepada roots Nusantara lah. Kalau kita di tanah Melayu ni, asal dulunya ada Gurindam, Dondang Sayang, lagi pantun. Dia dalam keadaan kita bercerita, menyampaikan. Jadi Farasu dalam bentuk version yang moden, kita menyampaikan. Cuma kita tahu lah masyarakat boleh dengar, tidak growling lah, apa growling. Dia makin faham. Dia sebenarnya saya cakap ni, Nusantara ni adalah subjek kami untuk berkarya. Macam kita ambil itulah Amas, dia ada Viking, kita ada Chitonic, dia ambil dia punya Oriental. And then kita ada Jasad, dia ada ambil Sunda dia. So bagi aku, daripada aku kelang kabut nak pergi ambil sejarah orang lain, benda orang lain nak jadikan, it's better for us ambil yang apa yang dah ada dalam kami. Betul. Kami translatekan dalam muzik pembawakan kami lah. Sebab terlampau banyak, kita terlampau banyak rujukan sejarah yang kita kena gali. Ada sejarah yang tertinggal kan. Banyak, terlampau banyak. Jadi ada yang dalam ni yang contoh macam lirik Raja Malewa. Raja Malewa sebenarnya tidak orang tahu pun yang sebenarnya ketika itu, zaman tu Negeri Sembilan tu sebenarnya kuat. Tapi nama dia Rembau lah. Rembau and the Ninth state dia adalah antara kuasa tentera yang terbesar, yang terkuat kurun ke-17 dulu. Itu banyak orang tak tahu. Jadi kita bawa kat situ. Tu supaya kita nakkan orang Malaysia ni menggali sayang negara kita.
Sambil berkarya, sambil bereducate juga lah. Lebih kurang macam tu lah. Tak kosong lah kan. Yes. Jadi antara yang menarik juga macam Farasu ni, kita penerapan elemen kenusantaraan, kemelayuan dan juga Ultra Nusantara tu, kita tak boleh lari. Orang Melayu ni dia tak boleh lari bila cerita pasal Nusantara. Dia tak boleh lari daripada elemen tahyul, mistik, so benda-benda yang berlanggar dengan logik akalnya. Kita tak boleh lari. Orang Melayu kat mana pun dia kat situ lah. dia kita tak boleh lari lah. Jadi macam mana kita nak dalam kita nak educate masyarakat, kita pun tak nak masyarakat dia disuap dengan benda-benda superstitious, tahyul ni kan. Jadi macam mana Farasu nak nak mendidik masyarakat, dalam masa yang sama kita pun tak nak mengajar masyarakat supaya berpegang seperti mana masyarakat Melayu dulu, kepercayaan tahyul, hantu, setan, polong, bela, jin semua ni. Mungkin ada jawapan daripada ada, saya suka nak tanya ke ada rujuk dengan JAKIM. Okey, itu soalan tu sebenarnya agak menarik juga, sebab Aliman kata dia rujukkan JAKIM. Sebenarnya tak ada, kita tak ada buat sebarang rujukan. Dari segi tanggungjawab untuk menulis lirik ni, ya sebagai orang yang berkarya, kita pun nak kena ada tanggungjawab juga. Kita jangan terlampau melanggar etika lah. Ada arah-arah saja lah. Walaupun kita main metal, tak semualah perlu kita langgar. Kita kena jaga juga dari segi tu. Cuma pada akulah, aku akui penulisan lirik Farasu yang dalam karya-karya tu ada elemen mistik. Cuma elemen mistik yang nak disampaikan lebih berkisah kepada menentang perkara jahat dan membawa satu nilai yang baik kepada masyarakat. Contoh macam lagu Tangisan Malam. Memang Tangisan Malam tu adalah cerita pasal Green Lady. Itu pengalaman aku sih, Green Lady di UiTM Shah Alam. Dia adalah roh yang tergantung, yang mencari jalan pulang, yang dah terawang-awang bertahun-tahun. Jadi kisahnya, jadi kita sebagai manusia yang ada ilmu apa semua, bacalah, buat bacaan Yasin ke tahlil, jadi kita amankan roh tu. Roh tu pergilah masuk ke balik ke alam. Itulah logik ceritanya. Dia actually ya, benda yang berkaitan mistik tahyul ni, dia 5 tahun pertama je. Bila masuk era Menukar Arus first album tu, lagu tu kebetulan Patrasari dengan Tangisan Malam tu lagu dah lama. Masa kami kompos lagu-lagu baru untuk album tu, kami dah ke arah politikal tau. Kritikal kepada masyarakat. Political, sosial lah, dengan ekonomi masyarakat. Aku lebih sebab aku memang budak punk rock lah tu. Kan? So kami lebih ke arah macam cerita kan Kutu UMNO, Kutu magazine. Tak, time tu okey. Kita berkarya, jadi karyawan sahaja cara dia untuk kita nak luahkan apa benda yang kita tak puas hati. Nak jadi lawyer masing-masing semua memang tak layak. Doktor jauh sekali. Kan? So kami hanya mampu jadi pengkarya. So kami gunakan medium kami untuk lahirkan apa benda yang kami tak puas hati. So kat situ kami ada lagu yang agak sinikal lah. Keris Songsang, Gembita Mastika, manifestasi kedangkalan. So dia lebih menjurus ke arah tu. And then bila masuk Against Tyranny, dia lagi heavy. Bila kawan ni masuk dengan suara beruang dia, aku bikin suara beruang lah. So kami memang meluahkan ketidakpuasan hati betul-betul terhadap apa benda yang berlaku time tu. So Against Tyranny tu pun, nama album tu pun dah menentang kezaliman. Nama-nama lain album tu semua Merhains Blood, cerita pasal kita berarak. Lepas tu apa lagi nama tajuk? Against Tyranny sendiri. Against Tyranny. Black It All. Black It All tu memang betul lah. Black It All tu sifat kita semua suka menyalahkan orang lain, seolah orang lain semua salah, kita je betul. So kami banyak kritikan sosial. So tapi bila album Against Tyranny keluar, time tu merupakan album pertama dia, Shah dengan Apai, dengan arwah seorang lagi, gitaris kami, arwah Mak Jai. So lepas album tu keluar 2015, kami bertekad untuk main kat luar. Time tu kami punya projek start pergi main kat Batam. Semua DIY. Dumai, Bengkalis. Okey. Hasil daripada 2 tahun lah kita merayau satu, pergi Taiwan, pergi China, apa semua. Balik kami dapat kesedaran sosial lah yang mengatakan kami ni ialah orang Melayu.
Bila kami pergi luar, orang tak nak dengar benda-benda apa kau merepek pasal kau punya Political things. political kau. Orang nak dengar kau punya culture sebenarnya. What is your culture? Kau orang datang represent apa? Kami datang, kami represent, kami cakap Malaysia. Okay, Malaysia tu apa? Apa benda yang ada kat Malaysia ni? Kenapa nama negara dia Malaysia? Especially kalau pergi Taiwan, they ask us a lot of that things tau. Macam, wih. So kat situ yang kami, bila balik kami compose lagu, dia akan keluar yang benda-benda yang start lah. Entron the Gene, lagu-lagu yang berkaitan kami punya jati diri lah. Start kat situ lah. Dia keluar balik. Dia start kat situ. So perubahan dia 2015 kami keluar. 2018 release third album Suratul Salatin. Nampak dia punya anjakan dia, subjek berkarya tu benda sama Nusantara, tapi dia lebih ke arah sejarah. Dan ada juga benda tentang diri kami lah. Ada 2-3 lagu cerita pasal kami lah. Kami pergi mengembara semua kan. Tapi memang dapat awareness kat situ lah. So kami sambung dengan Majestica ni sebab kami rasa Suratul Salatin tu producing dia ada longgar sikit lah. Production dia longgar sikit. So that's why mungkin akan pergi ke soalan seterusnya kan. Maksudnya Farasu dia mana banyak lagi benda yang boleh dijadikan tema album untuk album akan datang. Lagi satu punca dia sebab Abang Rom lah. Ni kita terang lah. Abang Rom dengar lagu kami, dia cakap lagu korang ni okay, against saya tu dia suka lah. Okay, epic semua. Tapi you all banyak tampal, tak banyak jahit aja. Mula macam apa korang tu cakap ni? Tampal banyak, jahit sulam belum. Tak kuat, tak kemas. So kami punya fikir, dia senang lah. Kami dengar lagu apa nama band tu? System of a Down. Okay. Aku dengar ada satu lagu tu, nama yang Amas cover, apa nama lagu tu? Ariel. Aku dengar lagu tu, baru aku perasan tau, feel lagu tu bunyi Armenian tau. Walaupun dia orang tu American, tapi dia bawa dia punya Armenian tu dalam dia punya tu. And then dia ni kenalkan kat aku dekat Amas lah. Kat situ aku dapat lock kan. Okay, ni sebenarnya kita cari sebenarnya. Kalau kami lock kat situ, lock lah. Kami lock kat situ. Okay, this is kami punya destininya untuk kami settlekan benda ni. So bila keluar Suratul Salatin, Abang Rom cakap sulam dah cantik, jahit dah ada. Kami korang kena pergi production lah. Kena ada producer. Kena ada producer. Kalau tak ada producer yang untuk guide korang untuk dapatkan benda ni, korang takkan dapat. Sebab korang dah bawa benda yang dulu dia kata Butterfingers dah start, tapi dia stop, monolog buat solo. So benda yang sulam dalam kau punya muzik tu, benda tu dah ada. Cuma kena production kena Lagi cun lah. Kena padu lah. Jadi okay, berkaitan dengan producer ni, memang kalau producer ni kita tak nafi lah. Bila ada producer ni dia band lebih teratur kan. Cuma dia adalah side yang negatif tu. Band jadi tak tersekat lah, dia macam tak bebas. Okay, aku faham lah. Tak bebas kan. Jadi kadang-kadang boleh menimbulkan adalah sejarah-sejarah sebenarnya. Ada band pecat producer tinggalkan band kan. Jadi Farasu sanggup mengambil producer untuk album, untuk penerbitan album kan. Jadi mungkin boleh diulas lah. Dia cerita dia senang lah. Okay, first kali kami jumpa Abang Rahmat lah. Abang Rahmat kami kasih. Kami sebab Abang Rahmat jaga sound kami masa Rock 2 2017. Okey. 2017. 2017. Lepas tu Abang Rahmat Roger dia cakap kalau kau nak record ke apa beritahu lah. Sebab aku ada borak lah dengan Abang Rahmat kan. Abang Rahmat cakap korang main live best. Tapi korang tak capture korang punya performance dalam album. So korang main ni memang kau dengar album dengan live, album buang kan, tengok live lagi best. Macam tu lah. Perumpamaan kan. So tak apalah. Okay, lepas tu kami jalan dengan masa dia jadi soundman tu, album Surah tu dah siap kan? Dah siap. So kami jalan dengan Suratul Salatin. Kami buat tour pergi Japan, pergi Indonesia biasa kan. Lepas tu nak jadi cerita 2019 tu adalah cerita yang masa tu. Tak apa. On record. Lepas tu kami dah start projek Majestica, kami start buat lagu lah. Start buat lagu. And then nak jadi cerita, hampa pun semua tahu, pandemik datang. Okay, pandemik datang. Kami terhenti lah 2 tahun kan. Tapi dalam masa tu pun kami kompos. Lagu Si Bongkok Tanjung Puteri tu, kami record self sendiri lah, seorang-seorang. Lepas tu suruh Mamat ni, Hang missing kan? Dia missing, kami keluarkan single sebab time tu pun aku nak dapatkan dana daripada
Cendana yang tak dapat. Okey, Cendana. Lepas tu nak jadi cerita last year, awal tahun jumpa dengan Maramat. Kami sebenarnya nak record sendiri kat studio ni betul. Betul tak? Jack, asyik. Kami nak minta tolong Abang Rahmat mixing dengan mastering lah. Cerita dia. Aku dengan Mus pergi jumpa dia tengah-tengah zaman PKPB. Lepas pergi Putrajaya. Dia jaga Gegar Bangkaza ke apa tak ingat. Jumpa dia. Dia terang lah dia cakap kalau nak benda best, dia punya raw material dia kena best. Daripada awal. So dia cakap paling penting capture awal tu kena best. Baru boleh dapat benda best. Dan benda best memerlukan modal yang best. Semua kena best lah. Okay. So kat situ aku bincang dengan dia apa semua. Cakap kita lock dia kan. Terlock dia. Bayar dia sikit. Lepas tu aku minta kat dia 8 to 10 bulan untuk siapkan semua lagu. Kami akan start record. Cakap dia tu bulan 10-11 tu lah. Last year. So kami time tu kebetulan jumpa balik dengan Ajay, member lama lah. Dia buka studio. Dia berani lah buka studio zaman PKP. Tak gila. Okay. Kami lock dengan dia, buat package dia. Kami boleh tanya dia lah, kami praktis macam mana setiap minggu. Kadang-kadang termis mungkin seminggu lah. Selama 8 bulan, all out, pak, sampai siap semua 10 track ni. Dah ready? Kau Rahmat? Cakap, datang Melaka. Kami record kat Melaka, kami undang Alex. Kat 4 bulan apa 4 bulan dalam 15 sesi. Hampir setiap minggu lah. Pengalaman kami kat situ. Masa tu baru kami decide, boleh tak Abang Rahmat tolong produce kami. Sebenarnya ada kat situ. Bila kita start, macam mana ni apa yang cerita dia? Apa cerita sikit macam mana Hanso? Dia biasa macam mana? Cerita sikit. Cerita sikit macam mana kita suruh. Fikirlah dengan Hak dulu. Tengah bincang dengan Hak kan. Buka sikit. Apa kata dia cakap apa kata nak kita suruh barang memang producer lah. Kalau dia producer memang kita kena lanyak ni lah. Tak apalah lanyak lah. Pasal producer ni memang kalau dia cakap dia tak puas hati ulang. Masih dah faham lah kan. So nak cakap okey no problem lah kan. So mana yang tak nak ikut metronom pun kena ikut metronom lah. Memang betul pro punya ni yang recording kan. So Abang Rahmat orang kata betul kau nak aku ikut sorry. Dia tanya kan. Betul bang. Apa aku suruh ni kau kena buat ni. Yalah ikut je lah. Tapi dia tak kacau saksi lagu kami lah. Sebab kami dah buat guide siap kat rumah Jack. Kami dah buat guide siap, kami dah buat tempo map semua siap, berapa BPM semua. Okay, untuk BPM lah kami buat ikut kawan-kawan Indonesia aja aku. Ni tips sikit lah. Selalu kita setkan BPM dulu dan kita main ikut BPM tu. Itu yang normal budak-budak buat lah. Okay. Budak Indonesia buat, dia orang main dulu, record dan dia orang cari BPM mana yang paling cantik. So dia akan memudahkan drama tu untuk bawa soul lagu kau untuk record. Dia tak akan banyak lari lah. So itu yang tips dia bagi aku. Mamat tu sekarang ni dia main untuk band Hellclass. Dia dulu pioneer Sesa Kubur yang drama. Dia main Death Squad, dia perform Death Squad tu. Nama dia Andrew Gorus lah. Masa kita jumpa dia masa yang 2019 masa kita main kat Bulungan. Dia bagi aku tips tu. Dia cakap oh betul tak? Tu yang bincang dengan Jack. That's why kita punya BPM pelik-pelik kan. 197, 195, 185, 155, 154. Kita pernah try buat 155.5. perpuluhan tu. Kita pernah buat tau sebab kita nak cari yang mana yang terbaik mana ikut tips tu lah. Tak ganggu dia punya. Sebab kekuatan setiap lagu adalah originality daripada setiap artis tu. Lenggok yang korang ni bukan yang dibentuk oleh orang kata, "Oi, kau buat ni." Itu betul untuk buat perfection certain benda nak punch in ke apa kan. Tapi untuk buat lagu nak dapat lenggok semua tu, dia datang pada masing-masing. Feel dia. Macam vokal pun nak kena ambil angin juga. Cerita vokal ambil angin. Dia exactly masa diorang buat dulu. Okay, gua ada kita lyrics gua dengan Mus untuk album ni gua dengan Mus buat. Ada banyak terlibat lah. So kita buat kita try. Agak rasa gua sangkut, gua sound balik je. Weh, bila gua nak bernapas? Ni live mampus. Straight to the point. Sebab kita nak keselesaan. Kita nak nyanyi bukan sekadar bila orang recording dia sedap, bila live korang, apa ni nyanyi macam ni? So tak nak. Kami banyak buat lagu kami bikin untuk live juga. Live juga macam mana part ni akan jadi apa, part ni akan jadi apa. So ada synchronization kat situ. Tak adalah
memang dia akan beza on track dengan live, tapi minor-minor lah. Kalau best, kalau lagi best, adalah sikit-sikit orang tengok, lebih kurang lah bro. Macam tu. Tapi kami puas hati sebab Abang Rahmat guide kami how to record yang betul-betul dalam professional punya. Betul-betul dia cakap, kalau kau tengok Metallica kena macam ni lah kena. Macam tu lah ayat dia kan. Tak adalah Metallica. Search lah kan. Business dia orang besar lain. Besar awal-awal dulu lah kan. Macam mana dia orang kena, macam kau cakap apa, ganyang. Kena ganyang lah. Betul, tak tipu. Apa kena sampai tahap tangan krem. Aku kena sampai tahap bukan berdarah apa kita panggil. Almost krem lah. Yang paling best yang kena aku tanya Jack ujung ni. Cerita sikit pengalaman dia kena. Kena ganyang. Kalau tu yang rasa macam menyesal tu. tak, dia sebenarnya bukan apa tau. Dia. Pada basic asal dia memang, kalau siapa-siapa yang tak pernah masuk pre-recording, dia akan cakap apa, menyesal seumur hidup. Memang sakit, memang perih apa semua kan. Tapi bila kau pandang pada positif, kau nampak benda tu kan, macam after that kau akan nampak macam okay, kau dah improve sebenarnya. Dia ada banyak. Tapi sebelum tu kau akan rasa macam apa producer macam ni kan. Kadang-kadang sampai tahap kau nak bergaduh pada, kalau sampai orang kata dah sampai broken tu, dia macam kau nak menangis pada sebenarnya. Tapi ambil positif dekat situ, lepas daripada record tu, kau ada satu benda yang improve yang kau sendiri sebenarnya tak nampak apa benda apa yang dia producer dah suruh buat tu sebenarnya. Macam tu lah. Nak ceritakan lagi panjang. Dia akan cerita pun, dia punya ni yang saya tahu kan. Dia solo dah buat dah. Lama cakap solo tak nak, buat tu kali. Yang fresh. Betul. Tu yang bayangkan. Macam abang nak buat lagu dia solo dah siap dah ni. Dah tight dah dia main, aku tak nak solo ni. Kau kena buat solo lain. Buat lain yang fresh punya dia. Sebab dia kan solo masuk lambat. Bila drum dah settle, bass dah masuk line dia. Betul, aku masuk gitar riff aku, kiri kanan depan belakang semua dah. So structure lagu tu yang pada asal tu, dia punya mood tu kena dah berubah. So bila ada certain solo yang Jack dah buat awal, tiba-tiba dia masih tak kena. Dia masih tak kena, tak tune. So as a producer, tu tugas producer. Untuk mencantikkan kau punya benda yang kau nak buat ni. So that's why tiba-tiba Aman kena solo. Cerita sikit Man, pengalaman kau kena solo. Itu yang cerita bagi kita. Cerita sikit Man. Paling teruk kena recording paling lama. Berapa sesi Man? 4 sesi Man? 4 sesi. Semua instrumen aku kena copy ambil. Buat track by track ni. Sebab kita orang pakai macam kita pakai formula baru kan. Before this kita tak ada keyboard kan. Kalau ada pun hang masuk surat tu sikit kan. Surat tu aku masuk the few song lah. Macam Etron of the Jin. Kalau untuk yang ni Abang Rahmat dia kupas apa yang boleh dibuat dengan keyboard tu. Actually selalu orang letak string choir metal kan. Fill in dia. Tapi dia minta kita pakai sound yang lain, modern, lead sound. Actually lead sound ni bukan sound yang modern, tapi dia daripada dulu-dulu dah ada lead sound. Tapi dia request benda tu. Jadi dia kupas benda tu. Jadi yang aku solo tu sebenarnya solo gitar. Aku apply ke keyboard. Semua line gitar. Yang aku dengar Mancetica ni yang cakap, gila lah aku memang tak tahu ada band solo keyboard tu. Dia bukan tekat hang yang tak tahu. Kami sendiri pun tak tahu je tu. Sebab aku selalu dengar Dream Theater. Yes. Aku tak nafikan lah. Sebab bila kami main live lagu lama, ada part-part yang tertentu kadang aku suruh Aman solo. So kami pergi Japan tu, ada satu kan, Aman solo. Kan. So bila habis kami main, orang Japan tu datang kan aku kan. Ada tu main, dia cakap kan. Lepas tu dia cakap, habis ada theater. Aku cakap, ada theater. Sebab dia sebab dia masuk tiba-tiba. Sebab tu aku cakap kami main live, kami improvise. So bila nak masuk album baru ni, aku cakap dengan Rahmat, bang, kami kali ni keyboard dia full time. Dia full band, dia memang bukan session. So abang dapat idea, saya tak ada idea. Sebab saya memang keyboard ni memang aku tahu ada. Sebenarnya kita nak pakai keyboard dia bagi best. So that's why producer dia tahu. Dan Rahmat lah, dia memang berpengalaman. Dia pun nak buat Abang Ruslan Aziz semua. Kau setakat keyboard dia bagi dia. Dia tahu apa part yang dia nak dalam tu kan. Memang dia guide semua. Dia request kita buat macam ni, InsyaAllah kita bagi. Mana kalau dalam structure lagu tu, mana dia producer yang tentukan kat sini letak keyboard tu dia cantikkan. Sebab ada ada cadangan yang kami cuba masukkan macam semua tu bukan kena reject, tapi dia tak kena.
dengan formula tu. Dia tak bersesuaian lah. Sebab macam kalau nak buat orkestra, buat betul-betul orkestra kan. Cerita macam tu. Exactly. Kalau you dengar yang single kita, Bongkok tu, kita sebenarnya target for Nusa Cestra. Nusantara dengan Bongkok rahsia tu Oops. Tak apa. Okay. Boleh. Sebenarnya itu hala tuju kita. Gua memang masa tu kita tengah gila Septic Flash. Kita dengar hari-hari Septic Flash Apocalypse apa? Aku gila Flash God Apocalypse. Flash God Apocalypse. So we want something like that. Cuma memang datang macam tu. Okay, Man, aku akan duduk dengan kau macam mana kita duduk untuk buat Bongkok tu. Macam mana aku duduk je. Aku tak pandai main muzik. Aku tak pandai main muzik apa semua, tapi aman terror. So best kerja dengan terror ni. So buat scoring. So kau akan bagi bunyi. Okay, bunyi dia macam ni. Okay, aman akan. So itu sebenarnya kepala otak kita orang. Tapi the best thing, bila kita ada producer, kalau tak kita akan shot sendiri yo. So bila the best thing buat producer ni, kita datang sebab first dia tak kacau kita punya structure lagu. Dia tahu kita macam mana, dia tak suruh gua lagu pecah rumah kan. Dia tak suruh gua nyanyi clean ke apa, style kita orang. Okay. So kita datang, kita macam gua sendiri, gua datang as orang yang zero pasal recording. Walaupun kita ada basic, kita dah record apa semua, sebab kita datang dengan producer. Okay bang, gua serah diri. Okay, gua pasrah dengan apa yang akan berlaku. So we have something like that. Jangan kata buat terror apa, tak. Kita tahu kita bekerja dengan orang lebih terror daripada kita. Kita nak ilmu dia. Macam kita belajar lah. So kalau kata kau nak belajar, adab belajar, kendi kau kosongkan. Walaupun penuh, kosongkan, ambil baru. Apa dia suruh? Okay. Bubuh satu layer lagi, buat. Ni berapa layer? Gua punya suara untuk kali ni rasanya dah sama level dengan gitar punya layer. Betul tak tipu. Dah ada satu part tu yang mula-mula dia pun blank tau. Benda dia orang nak buat. Lagu Mendam Berahi part 2 tu lah. Dia ada kami punya permaingan kita orang gayung dayung Mendam Berahi untuk pergi ke start belayar. So dia akan bunyi okey. Dia sebab Mendam Berahi ni cerita pasal kapal. Okey, dan sebenarnya sebab dia orang buat lagu semua, lagu-lagu just taruh lirik, taruh tajuk je. And then Mus ada buat lirik, gua buat lirik. So gua akan kebanyakan mismatch kan. Okay, lagu ni untuk apa ni apa. Sebab gua dengar, gua feel apa. So masa kita buat Mendam Berahi tu, gua membayangkan cerita. Dia ada part 1 contohnya, dia bercerita tentang sejarah. Lepas tu permulaan kapal tu. Kapal tu dibuat macam mana buat. Lepas tu gua membayangkan satu orang-orang tengah mengangkat barang ke atas kapal Mendam Berahi tu apa semua. Dan kapal tu terlalu besar. Dia tak akan terus gunakan layar. Mana-mana kapal kalau lu tengok cerita-cerita Viking apa dia takkan terus buka layar. So dia orang akan kayuh kapal tu. So dayung kapal tu, so part tu yang apa budak-budak ni buat kata ni. Bang, cerita ni kapal Mendam Berahi ni, abang nampak foto Sotego tu besar mana? Kapal Mendam Berahi ni 10 kali lagi besar daripada tu. Ya, mula-mula dia tu lepas dia dapat, dia yang suruh kami lebih pula. Tambah lagi track. Last kali ambil kau 60 orang. Bagi bergaung. Basically more than that exactly. Ada ratus ribu orang atas tu. Sebab kalau kita perasan foto Sotego tu, itu kapal kecil. Mendam Berahi ni geli ni lah macam gali besar. Dia macam Eka Carrier tu. Kalau US super carrier tu, itulah dia. Armada. Itulah level dia. Okey. Jadi orang kayu sampailah ke part 2. Part 2 tu yang jenger dia punya layar turun, baru kita berlayar menggunakan pelayaran menggunakan angin. So kita kena feel lagu tu, masuk ni dan kita akan epic. So kita bincang dengan dia lah. Datang-datang Nusa Cestra punya ni. Tak boleh lah. Sound nanti bunyi tak cun lah. Apa semua. Memang lepas tu better kau nak buat orkestra, kita bawa full orkestra nanti. InsyaAllah lah. Tak boleh buka rahsia je lah. Tengok bajet. Bajet lah. Itu pentingnya ada interview macam ni sebab bila orang yang beli album ni, dia akan tahu apa background lagu ni. Sebab kalau hang tengok yang part 3 Mendam Berahi tu balik belayar. So idea daripada Syah, selalu kita macam aku sekolah askar loh, bila kami dah time kawat keluar kami akan main lagu Gelang Sipaku Gelang. Lagu kita habis buat kerja lah. Okay. Untuk
Menang Berahi ni kami ambil benda tu juga, tapi kami bawa feel yang dark sikit lah. So untuk tahu korang kena dengar album ni, dengar Menang Berahi Part 3. Kau akan sama-sama saya silap sekali jalan sekali kawan aku Seko tu, tiba-tiba dia sendiri menyanyi sekali sebab dia dapat macam tu. Dia feel dia tercangkup. Jiwa Jiwa Nusantara. Kita membayangkan orang berlayar berpuluh-puluh bulan. Setahun, 2 tahun. Sebab satu pelayaran ni bukan ambil masa macam sekarang, kita naik flight. Nak pergi China, berapa jam dah sampai. Kalau dulu cerita, kalau tengok orang pergi Mekah contohnya berapa bulan sampai ada meninggal atas kapal apa semua. So kita membayangkan, kau dah berlayar, dah pergi sini, kau dah balik. Kau dah penat ni bro. Atas kapal lah tu, dengan kapal macam tu kan. So itulah mood dia. Happy-happy, tapi kau dengan bawa mood kau tu tadi. Kau sekali membawa. Kita bercerita bro. Majestika ialah penceritaan. That's why kita kena buat album. Baru nampak artistic band tu. Kalau just single macam tu, kau tak tahu tau. Aku baru jumpa Abang Onay tu, dia cakap aku benda tu kak. Main lagu slow, tengok main ganas. Kau main lagu apa sebenarnya? Kau punya artistik kau apa? Itu yang betul tu dia cakap kan. Tergantung kan. Itu yang menjawab persoalan hang tadi, kenapa kita orang keluarkan album juga. Sebab kami, musik tu kami punya hobi full time. Boleh dikatakan tak ada benda lain pun nak buat. Kalau ada pun mungkin jaga anak, ambil anak tu lah. So daripada kami pergi duk buang masa tak ada apa, baik kita buat berkarya. Itu lah. Berkarya untuk bangsa. Tanah air. Yes. Okay, sebelum tu bila lu cerita pasal kenapa buat pro recording. Kita ni sebenarnya macam kita pegang pepatah Melayu, manusia harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Okey. Lu besok mati apa lu tinggal? So at least lu ada peluang dengan Farasu contohnya, macam kita orang mungkin kita ada kehebatan yang lain, wallahu alam. Tapi at least something lah. Kita buat satu benda untuk reference next generation. Mungkin lagi 5 tahun 10 tahun orang refer kita kan. 10 tahun 20 tahun ke wallahu alam. So at least Malaysia ada band macam ni, macam contoh lu baru dengar, kenapa kau tak dengar? Tapi kalau bunyi dia hampir tak best, aku rasa lu tak nak dengar 10 saat walaupun mungkin lagu dia best, tapi production wise. Sekarang ni ramai Melayu dari orang putih. Kan? Buat lagu dia style orang putih. Buat lagu saya putih kan. Yang keluar lagu Malam Masih Muda. Malam Masih Muda. Anak aku suka. Okay, untuk nak tanya dari segi studio untuk recording tu. Recording nama dia RK39. Lupa. Okay. Jadi mengapa pemilihan studio tu sedangkan kita mungkin mungkin Farasu ada peluang untuk pergi ke Singapura ke ataupun pergi ke Indonesia ke, katanya lah Indonesia pun quite best juga kan, dia punya ni kan. Jadi adakah dari segi kekangan bajet ataupun sebenarnya Farasu memang confident? Dia macam ni, background Rahmat lah. Sebab kebetulan Abang Rahmat studio dia dekat Melaka, dan RK39 tu memang dia punya baby lah. Sudah ada studio sendiri. Dan yang paling best ni cerita kita lah, dia first time dia nak produce ke album yang berunsur agak ekstrim lah, death metal. Dia sebelum ni paling ekstrim dia pernah produce, pernah record, mungkin dia cerita kat aku lah, Ais Sundam, Black Territory kot, ada lah yang dia terlibat lah. Tapi dia mixing lah banyak. Tapi untuk producing, Farasu dia punya baby tu first. That's why kita orang banyak bincang. Dan paling banyak bertekak kan dia sama aku lah. Dia orang lima orang bukan tak nak bertekak. Hantar aku seorang sudah lah. Dia orang pasrah lah. Aku memang kalau ada benda tertentu, dan aku suka dia explain kat aku. Kenapa dia buat macam ni. Kau cakap dia kan argument semua kan. Sebab kalau tak ada argument pun tak jadi lah. Dan aku pun memang puas hati dengan dia punya explanation. Contoh cari sound gitar sampai 2-3 jam kan. Dan Baramat pun cakap ni adalah satu cabaran untuk dia juga. Cabaran untuk dia nak capture sound berat tu. Sebab berat tapi nak sedap. Sebab dia masa pertemuan dia yang awal, aku dengan dia jumpa, aku dengan Nahak jumpa dia di Putrajaya tu, dia pun dah cakap adalah lebih baik kau recording dengan aku, memudahkan urusan dia, kerja dia, mixing dia semua. Sebab dia bagi contoh band tanpa perlu sebutlah nama band kan. Band tu recording tempat lain, studio lain. Jadi dia bagikan pada Rahmat untuk buat mixing dan mastering. Tapi bila dia tarik, dia nak naik level, tak boleh.
Nak beggar semua jahanam. Jahanam. Itu maksud dia. Jadi benda tu yang Hak sebut tadi yang awal, biar raw tu datang secara fresh di tempat dia. Memudahkan kerja dia. Lagi satu, okay, ni cerita segi komersial lah. Lagi satu sebab Abang Rahmat dapat banyak sponsor daripada kedai-kedai muzik kat Malaysia. CK Music, JS Music, Biodynamic, apa lagi, shoes banyak kan, benda-benda textile tu kan. So bila dia dapat banyak sponsor, tapi kalau dia tak dapat gunakan untuk buat projek, benda tu satu kerugian lah. Ya, betul. So bila kami serah tengkok, orang kata band metal pertama Malaysia lah yang pergi serah tengkok kat dia, yang betul-betul bang tolong produce kami, macam tu kan, tak ada malu-malu . So ini adalah bagi aku peluang untuk dia lah. Dia boleh pakai barang-barang dia untuk producekan ni, dan dia bagi bukti kepada sponsorship tu boleh buat yang macam ni, portfolio dia. So memang kita cantik, win-win situation lah. Win-win situation sebab drum skin semua full drum sponsor by SK Music, JS. And then ada satu simbol tu Rockton sponsor. Studio ni. And then kira boleh katakan mic pun semua sponsor. M sponsor, kecuali head aku lah. Aku kena bawa head American ke, aku tak percaya British ni. Sebab nak nampak kan. Tapi Jack okay, dia punya Black Star okay. So kat situ yang kami rasa macam peluang untuk kita lah. Benda best bro. Benda best. Dia dapat sponsor, barang cantik, kita dapat peluang. Barang pakai barang high skin end. drum tu, skin drum double layer. ada daya. Double cotton. Memang bila Slipknot pakai kalau merah. Dia sebab lagi satu, kalau ditanya tentang kenapa kita orang tak nak pergi rekod kat Singapura, kenapa kita tak nak pergi kat Indonesia, sebab benda ni ada chance kan. Satu benda yang kita paling perlu, penting lah cakap kata kan, kita perlu tunjulkan kebolehan orang Malaysia sebenarnya. Kekuatan dan tempatan. Dia kalau kita nak mengharapkan pada macam Indonesia, yes kita dah tahu memang ramai. Memang kita dahsyat. dah ada. Tapi orang tak banyak pendedahan dekat Malaysia ni. So dengan orang kata apa, kita orang selaku uji kaji ni, dia kira uji kaji lah kan. Kami tiga putih. So kita cuba buktikan kebolehan producer-producer yang dekat Malaysia ni sebenarnya boleh standing dengan dia orang. Malah lebih sebenarnya. Untuk buat album metal yang agak berat. Kalau tak percaya, kena beli Majestica tu. Ada Anjo Dan kira Abang Rahmat ni pun dia kira macam dia producer dan dia sound engineer. Sound engineer professional. Dan dia sebenarnya dia dapat 2 kali anugerah. Dia dapat AM. So itu yang bagi kita kuat percaya lagi lah. Nak try lah. Hebat sangat kedua orang ni. Nak try lah. Kan? Tu lah. 2 kali dapat anugerah AM. Habis kat Malaysia siapa lagi sound engineer dapat anugerah kan? Dulu kami record dengan kawan-kawan. Kadang-kadang tu kan dia menit fed up dengan kita. Kadang-kadang tu kan macam boleh lah. Macam tu kan. Kalau dengan Abang Rahmat tak ada, boleh lah. Satu memang tak ada. Bila kita dia jadi producer, kita ni kalau dia just sound engineer, dia cakap macam dia akan jadi macam kawan-kawan kita tadi. Kau rasa okey? Okey, boleh lah. Boleh lah. Tapi kalau dia jadi producer, kau rasa best tak? Kan? Kau rasa best tak? Lepas tu dia cakap, kurang abang. Kurang abang. Pandai. Dia sebenarnya as a producer, the best thing is dia memang professional. Dia congkil seko ni. Mus. Hang cerita sikit hang demam hari. Congkil bro. Habis kalau macam contoh tadi, kalau kita gunakan kawan-kawan biasa, dia cakap, okey lah, boleh lah. That's all. Kita tak nak benda tu. Kita nak keluar satu benda yang best. Kau kena perah habis-habisan. Contoh macam air tebu tu. Kan? Tebu tu. Gula lah. Tebu gula tu. Kau dah buat air tebu kan. Kau sangat kau 1 layer, 2 layer, tak ada. Kalau kau betul-betul nak best, kau kubur lagi. Sampai 3-4 kali. So, kami macam tebu dikenakan hari tu. So, anda bayangkan. Kita jadi macam hampir lah kan. Sebab kita dah keluarkan hasil. Aku sendiri bukan pula pengalaman. Ingat dulu recording dengan kawan. Jadi satu malam boleh siap lah 4-5 lagu. Tapi bila masuk dekat Rahmat, no. Selepas 3 sesi, aku demam. 3 hari 8 jam, 8 hingga 10 jam. Ada satu part tu, aku dengan Apai keluar pergi beli makan. Tu kami dah balik. Sejam lah tadi kat luar kan. Balik-balik.
part tu seminit je. Tracking drum tu part main tu seminit je dalam ni kan. Tapi dia kena sejam. Habis kan seminit tu punya. Kat situ aku nampak macam ini Mark Lang nombor 2 ni aku cakap. Sebab kalau ikut kalau ikut producer yang worldwide je, producer yang panggil macam tu memang Mark Lang lah. Dia suka buat AC/DC tu kan. Tinggal simple kan. 88 kali punch in, mampus. Macam tu lah. Dia gila perfect ada lah. Sebab dia nak jaga nama dia, bro. Itu je, dia nak jaga nama dia. Kalau setakat sound engineer lah, sound engineer tak apa. Ini problem. Sound engineer je, bro. Tapi ni problem, Mat, apa pasal problem? Tapi dia betul-betul bagikan tanggungjawab yang penuh dekat Farasu lah. Memang dia betul-betul bertanggungjawab lah atas semua. Memang asyik ni boleh dengar hasil memang power lah. Rugi lah siapa tak dengar kan. Atau kena beli lah. Beli juga. Aku tweet terang kalau dengar free kat Spotify semua dia ada compress sikit. Dia compress. Kalau nak best dia iTunes untuk macam digital streaming ni dia untuk preview lah. Tapi kena dia, beli dia. Yang best beli yang physical kan. Boleh kalau beli yang iTunes, macam aku pelanggan iTunes memang beza. Dia lossless punya sound. Ui, memang macam macam kalau nak best lagi Tidal kan? Bandcamp. Sebab memang file tu 100% yang kita hantar tu kita upload directly 100% sound. Tapi kena beli lah. Kena beli juga. Jangan dengar yang preview tu. Dia bagi preview je. $1 satu lagu kot. Ya, $1 satu lagu. Macam tu lah. Support lah sikit. Ya, betul. Kalau kata sekarang bila cerita pasal CD, gua download dah tak ada CD player. Fine. Ada Bandcamp lu ada masalah? Tak ada kan? Beli. Biasanya kalau kita metal ni kan. Metal ni dia Farasu ataupun Farasu khususnya lah. Atau umumnya metal ni dia riffing tu paling penting lah. Kalau riffing yang berbelit-belit ni orang susah nak hadam. Tapi bila Farasu ni riffing dia catchy. Dia macam istilah Batara Guru kan. Dia rockish istilah dia kan. Farasu ni dia punya riffing Death dia and roll. Dia ada rockish sikit. Jadi Abang Rahmat sih sebut dalam dokumentari tu kan. Dia kata antara nahak yang untuk riffing ni nahak yang banyak ni kan. Jadi mungkin nahak boleh ulas sikit lah untuk riffing untuk Farasu ni. Dari segi idea kan. Banyak sangat dengar Sepultura ke kan. Lepas KUSAD punya album ke macam mana? Dia macam Mus beritahu tadi, aku banyak influence memang band orang putih lah. Kan band orang putih, tapi aku terinfluence dengan kawan-kawan juga. Contoh Mus ni, dia kalau main gitar akustik dia punya melodi keluar mesti Melayu macam. So aku ambil benda tu dan aku plan aku punya riffing. Contoh lagu Against Tyranny tu, kalau dengar lagu Against Tyranny, dia punya start dia Mus main plucking. Teng macam tu kan. So aku dapat, time tu aku gila Arch Enemy tau. Gila melodic death metal kan. So aku dapat idea, aku implementasikan melodi tu dengan cara playing aku. Sebab aku memang Jack tahu aku memang mamat downstroke, palm mute sampai ke mampus. Lepas tu genyeh apa? Tenyeh lah. Aku memang kasar sikit lah part tu kan. Sebab aku nak keluarkan tone kan. So aku punya basic riff aku memang first kali memang punk rock lah. Punk rock memang lagu-lagu Nirvana, lagu Ramones, lagu apa lagi, Green Day awal-awal tu kan. And then bila aku start into Metallica, aku mula belajar palm mute lah. Palm mute kan. Tapi Metallica is Metallica. Kita takkan dapat buat lagu macam Metallica contoh kan. Tapi aku boleh ambil dia punya teknik untuk aku apply kat aku punya playing. So aku ambil teknik palm mute apa semua tu. Then Sepultura yang kau cakap dia, kau pun tahu kau dengar Sepultura. Aku memang Sepultura memang aku punya. Sebab kau tak ada Sepultura ni, tak ada lah kot aku ni main gitar metal. Sebab punca 4 tali tu So aku tak interested dekat solo. Aku interested dekat song arrangement dengan riff. Dan aku memang jenis suka bercerita. So bila aku dengan Mus gila sejarah agak. Kami dua orang ni kalau buat lagu kadang bercerita dulu. Orang cerita pasal apa, nak pergi mana, jalan belok kanan belok kiri, so siap lagu. So untuk Majestica ni yang jadi best dia pula, kami dapat suntikan daripada Jack. Jack ialah
millennials lah Jack. Millennials lah. Jack bukan orang kata dia lahir 84 kan. So Jack datang bawa satu apa kita panggil tu? New blood lah. Suntikan baru. Yes, new blood. Style playing yang baru yang tu aku cakap aku terinfluence daripada kawan-kawan sendiri. Dulu yang kau cakap Rockies tu, aku terinfluence dengan Marhum Majai. Dia suka main lagu rock Melayu. Bila kami jamming, rehat je rock Melayu kan. Sebab dia lahir zaman search apa semua kan. So aku terpengaruh dengan kawan-kawan sendiri sebenarnya. Aku tak ada sangat nak pergi duk orang cakap kau siapa? Ada skisa. Gaya style mungkin aku terpengaruh lah. Ada skisa lah apa semua kan. Tapi kalau playing memang kalangan kawan-kawan dia. Capai dia suka lah kan dia buat tenyeh dia. Aku suka ambil pada kawan-kawan. Aku buat tu sebab benda tak pergi mana pun. So bila Jack masuk kali ni untuk beberapa lagu tu, ada satu lagu tu Jack buat Ziarah Daulat. So aku just ada tolong sikit-sikit lah, tambah-tambah sikit apa ayat hang memfarasukan lagu. Memfarasukan lagu aku dengan Musa selalu. Memfarasukan lagu tu daripada raw yang Jack buat. Siap lagu tu. Lepas tu ada lagu bongkok tu memang betul-betul Jack ada buat riff, aku buat riff, campur-campur kami susun siap lagu. Cuma yang full song maybe aku buat mungkin 2 lagu kot. Gangga Negara dengan Benam Berahi. Sebab aku suka buat lagu epic lah. Lagu panjang-panjang kan. Sebab Benam Berahi tu suppose tak ada 3 part. Dia satu. Dia 12 minit. So bila sembang dengan Rahmat, aku cakap dengan Rahmat, bang kalau kita buat part okey tak lagu ni? Abang masih baru Dream Theater ayat kau kan. Baru Dream Theater kan. Baru nampak lagi style. Okey kan. So that's why kita buat. Sebelum ni Lajina Lancang Berdarah tak ada kan. Tak pecah. Tapi dia punya structure sama ya. Ada intro. Ada macam movie lama-lama kan. So riff semua aku buat. Aku suka simplicity lah. Simplified benda tu. Tapi nak groove. So dalam ayat dia ayat Pantera lah. Money riff kita panggil. Dia main simple. Tapi dia sedap. Yang kena berdawan habis ulang benda tu. Catchy. Itu penting. Catchy nombor 1. Sebab dia boleh main dengan mulut main dengan mulut. Lagi pun bukan apa. Logiknya kalau lagu kita tu best, riff tu sedap, bukan orang tua je, budak kecil pun dengar, yang tak full metal pun dia kata best. Sebab anak aku sendiri kata, anak aku yang umur 9 tahun pun dengar lagu Abah lagi best. Kita bagi dengar lagu band lain, bosan lah nak tidur. Jadi dia respon tu jujur. Ada juga part-part yang riff technical ada. Tapi aku tak nak benda tu banyak. Aku bisik sikit dia. Sebab nanti kalau full technical aku dah jadi macam opet kan. Dia jadi band macam tu. Kami tak nak. Kami nak bukan masalah market kita tak. Kami nak crowd layan. Betul. Masa tu bila lu pernah sembang satu otai tu. Okey, contoh masa tu kita orang nak cover, masa tu sembangan dia pasal lagu. Kau nak suruh crowd buat apa sebenarnya? Ataupun listener dengar buat apa? So masa lagu tu dia sembang pasal lagu Holy Diver. Jazz. So dia suruh orang waving basically for the song. So kita kena tahu kau nak buat riff tu apa? Kau nak buat apa? Kalau lagu tu complicated, kau nganga je bro. Contoh kalau kau tengok Dream Theater, kau tak ada nak banging tapi kau nganga. Tak boleh. Tak shock. Kan? Kau tengok crowd pun, crowd ni suka ke dengan lagu tak? Tapi bila crowd, lagu tu ada hook, ada crook, dia ada punya apa yang kau nak buat. So bila kau tengok live tu dia the drive untuk indirectly suruh crowd tu buat apa. Betul. So itu penting lagu tu, catchy dia. Sebab kalau kita tengok macam technical band macam Dream Theater kan, orang nak tengok dia punya skill dia tu. Tengok musicianship. Orang bukan tak boleh enjoy lagu tu, tapi orang tengok skill dia tu. Kami ni average musician. Kecuali Iman lah. Aman is a professional musician. This one semua ni average musician. Belajar self-taught apa semua kan. So kami fikir-fikir balik, kalau average musician tapi boleh buat benda bagus, bukan tak boleh. Tapi kita cungkil benda yang kita mampu. Jangan kejar sangat benda nak jadi Dream Theater lah. Semampu kita. Dia tak perlu untuk menjadi Dream Theater sebenarnya. Untuk kalau nak diikutkan sebenarnya sebelum saya join Farasu ni dia adalah satu benda yang kompleks. So bila untuk album Majestica ni nak do something else, saya cuma datang untuk boost something. Benda ni dah sebenarnya Farasu dah pegang Nusantara kemelayuan tu memang dah lama sebenarnya. Saya tengok, tapi orang kata apa untuk Suratul Salatin kira kategori dah kompleks. Sampai pada satu tahap dia orang kata nak buat album baru.
mana arah tuju. So kita kena ada do something lah. Itu sebab kenapa kita dengar macam Aman buat bergaya macam Jenny Woman COB punya ke kan. Dia lebih kurang macam itulah. Album ni benda satu benda yang agak lain sikit. Idea Melayu ni dah memang dah ada dah dengan dekat Nahak dengan Mus. Dia dah ada. Cuma orang kata apa, kita kena polish lah. Bagi tambah sikit lagi. Betul. Nafas baru lah. Antara yang menarik dalam album Majestica ni dan juga album Farasu yang lain-lain ialah pendekatan bacaan sajak yang puisi tu. Sebab kalau boleh saya kata Farasu ni dia mengangkat martabat sajak dan puisi tu ke dalam muzik metal khususnya. Dia mungkin Mus boleh jelaskan sebab dia macam kalau kita tengok band yang hari dia straight forward, tapi Farasu dia berbadah helah. Dia adalah berbadah berhelah tu kan. Tapi antara macam Seven Curse of Ledang ni, saya suka part yang ada Puteri Gunung Ledang. Ya. Tu ada saya Rahmat. Kan. Jadi mungkin Mus boleh ulas sikit lah. Sebenarnya ini adalah kreativiti Syah sebenarnya. Jujurnya itu Syah punya kreativiti. Tak, memang dia ada part yang kata Syah aku sebab dia tapi betul dia saja. Sebab lirik aku buat, aku akan kita akan ada suku kata ikut pantun, ikut sajak. Itu kebiasaan Nusantara kita punya. Jadi pada aku kali ni Syah dia memang sangat kreatif. Dia dapat menghayati dia secara mendalam lah. Dia tahu nak melenggokkan bahagian-bahagian lirik tu dengan cara yang berbeza. Ada satu lagu pun yang dia berpantun dalam growling. Dia Daulat. Dia menyanyi tapi dia macam pantun. Benda yang tak dibuat oleh band metal dalam dunia. Aku pun terkejut. Pencadah ni. Basically for Seven Curse of Ledang, they influenced by filem OST tu sendiri. Filem Puteri Gunung Ledang. Masa part ni, kalau tengok filem tu, dia keluar tulisan Jawa lama. Dan masa tu Tesla Jekelina daripada Gunung Ledang tu, dia masa tu Hang Tuah datang menghadap. Okey, Hang Tuah datang menghadap Sultan Mahmud. Sultan Mahmud. Jangan cerita tu kan. Cerita tu. Okey, yang ini Emnasi. So dia keluar satu skrip daripada skrin tu. Puteri Gunung Ledang tu bersembang konon-kononnya menggunakan telepati bagi tahu 7 dulang hati nyamuk dan dengan bahasa dengan dia. So masa part tu Seven Curse of Ledang tu itulah yang terbayang sebenarnya. Pasal tu bila dengar benda tu dan dicantikkan lagi oleh tuan producer kita, Rahmat punya suggestion seorang perempuan tu. So itulah yang jadi macam tu. Sebenarnya pembayangan dia itu. Sebab kita bercerita. So gua as a director, gua kena bayang dulu benda tu. Kalau tak sampai, kau tak best. So gua bayang benda tu jadi, ini cerita dia, ini itulah cerita dia. Begitulah. So dengar album tu. Itu yang sebab dia bila sampai part tu dia macam dia macam sikit lah. Rahmat panggil tu. Aku rasa part yang Syah tuju kita layer dengan suara perempuan dia. Cakap bang, saya tak ada kan. Cakap saya memang tak ada. Bukan masalah duit ke apa, masalah tak ada talent kan. Lepas tu Rahman cakap, tu jangan risau. So kami tak tengok langsung recording part tu semua. Rahmat just bagi gambar sikit apa semua. Lepas tu tahu siap. Dah bila aku dengar aku cakap, ayat Jack kan, memang bulu Ramadan. Selain daripada suaranya sedap, lawa juga kan. Boleh lah, muda kan. Biasalah muda. Tu kita kena feel. Bila kita boleh feel, kita hantar feel tu pada orang, orang tu rasa. Music lah. Dia kebijaksanaan lah dalam penyusunan track tu. Itu kebijaksanaan lah. Dia masa kita practice lagu tu, time tu kosong. Tak ada apa pun. Tapi orang kata apa, tiba Abang Rahmat bagi idea tu, improvisation. Mula-mula yalah tambah dengan Syah lah kan. Syah punya ni. And then bila tambah dengan seorang perempuan pun, kita orang pun sebenarnya tak tahu. Tak tahu, cuma tahulah idea kata kita nak tambah seorang perempuan, tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Output dia. Apa yang berlaku. Macam mana jadi dia. Tapi as a final result, macam kata bro dengar, bro pun cakap sendiri kata memang betul. Satu-satunya session yang kita pakai merasa album ni. Satu ada session part tu lah.
Sebab kalau macam bila memang padan lah lagu Seven Curse of Ledang ni memang padan dia letak. Track pertama sebab itulah yang untuk track tu pun aku dengan Rahman bukan bertekak. Kami bincang lah. Betul-betul sebab kali ni aku tak nak album kali ni bang, saya tak nak album saya keluar-keluar macam album sebelum ni. Keluar-keluar ada sajak lalu lah. Dia macam muka demah semua. So kali ni aku cakap susah spot muka. Betul. Okey, dia cakap lempang. Betul, kena rasa spot muka. Lepas tu dia tanya aku, okey, nah dalam semua lagu kau ni lagu mana yang paling lempang ni? Aku cakap ada dua bang. Lagu last dengan lagu awal tu. Lagu Belajar Melewah dengan lagu Seven Curse. Tapi disebabkan keistimewaan lagu Seven Curse tu, padahal lagu ni lagu last kami buat. Kami praktik macam celaka, memang bau tu. Ni kan. Dia pakai berdebat nombor 7. Asal nombor 7. 7 kan. Kali betul lah. This is the best song untuk first track. So kita pun jalankan lah first track. Sebab benda-benda ni mungkin orang tak fikir sangat lah. Tapi bagi aku benda ni penting lah. Betul. Penting susunan lagu. Dalam album ni memang aku betul-betul buat istiqarah lah orang cakap. Betul nak dapatkan dia punya line. Bila aku present kat Rahmat dengan budak-budak ni, dia orang pun cakap, "Oi, mantap." Rahmat pun cakap, "Oi, ni best ni. Susunan ni cantik lah." Dia pop tu, dia relax lah. Dia pergi. Lepas tu, dia relax lah. Pum, dia attack last. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau mungkin lepas ni ada main live kan. So maknanya kami cuba untuk buat launching, kami nak main full album. Tapi kalau ada rezeki, tengok tahun depan. Tengok macam mana, sebab tahun ni kami nak bagi orang dengar dulu sebenarnya. Bagi betul-betul orang dengar album ni. Kalau tak dengar, aku rasa macam korang rugi lah. Betul, sayang kalau kepada yang suka atau tak suka, dengar dulu. Aku personally aku mengharapkan album ni dipromosi lebih lagi lah. Lebih ganas lagi. Lebih ganas lagi. Lepas tu nak kritik ke, nak komen ke apa, tak ada masalah. Kita orang terbuka, kita orang memang ada sifat terbuka. Kita orang pun awal-awal kita orang gagahkan juga buat satu muzik video. Gangga Negara ada muzik video tu dekat YouTube, korang boleh tengok ah. Kami pakai Hikmat lecturer student ke ah. Dekat ni okey lah tu. Ni ada Puteri Gunung Ledang ni model betul ke model AI. Itu adalah artificial intelligence. Kita menggunakan teknologi sekarang. Tapi untuk muzik video mungkin kami akan cuba cari yang perempuan betul lah. Betul. Kena ni lah. Ada calon. Calon boleh cari. Ini ya. Boleh cari ya. Boleh cari. Saya terlajak lama. Jadi apa ni itulah kalau album ni dia aku tak pasal aku check dekat Rockstage punya Facebook kan. Rockstage kena buat sesuatu lah untuk album ni. Sebab album yang decent, album yang bagus macam ni tak sepatutnya tak mendapat perhatian. On behalf lah. On behalf. Exactly, Rockstage ada merancang something. Okay, cuma waktu ketika dia, sebab sekarang dah banyak sangat show. Kita tak nak, bila kita buat tak ada impact. Kita buat tak ada impact. So sekarang dah terlalu banyak show apa semua. Betul, konsert sekarang tengah banyak. Kita bertenang dulu. Aku lah busy je lah, dia pun. Semua busy. Sukinya busy je lah. Padin. So on behalf of Rockstage kami dah bincang lah sebenarnya. Aku pun dalam juga. Jadi dia bincang dengan bos cakap tak boleh kita hold dulu KV dulu. Sebab memang kami dah merancang sesuatu yang best. So tak boleh reveal lah. Cuma waktu dan ketika dia. Bukan pasal duit ke apa, masalah tahun depan lah kot. InsyaAllah dan tahun depan. Sebab kalau kita buat dalam tahun ni memang rugi. Yalah, tak ada impact. Tahun depan pun tinggal sebulan je lagi. Tak ada impact bro. What for kalau macam kata contoh kita buat satu showcase ke apa, tapi orang tak boleh datang. Bukan pasal tak ada duit atau tak berminat. Banyak sangat benda lain. Sebab dia kalau ni sebab dia bersaing dengan konsert yang lain. Yes. Macam itu Opik Tumbuh Hati kan. Dia orang clash tau. Ini konsert ni. Jadi orang macam pecah. Takkan dia nak sebulan nak bayar pergi 4 kali konsert, nak Betul. bayar sekali tiket 100. Weh, barai. 400 bukan lebih. Jadi kita relax dulu. Kita cubalah ni macam mungkin kalau kata boleh bantu, ada teman-teman kawan-kawan lain yang bantu daripada segi media sosial lain. Kita sama-sama bantulah. Same time kita pun try keep post balik, keep posting. Macam nak Metal Camp tak ada ke? Tahun Okay, aku cerita hang tu terang lah. Okay. Kawan-kawan
Tapi kalau ada benda-benda tertentu yang diorang punya dalam pemikiran diorang, so aku tak ada mesti campur lah. Mungkin diorang ada diorang punya pilihan dan diorang ada diorang punya jalan. Dan aku rasa Metal Camp dah lama sunyi kan. Diorang pun dah tua kot. Sebab aku rasa mungkin nanti aku rasa last yang kuarantin tu. Kuarantin tak jadi tu. Jadi yang kuarantin edition yang diorang buat tu. Saya aku no comment lah. Bab show-show geng-geng metal kat Malaysia ni aku no comment lah. Sebab macam aku cakap, bila kami buat benda lain, diorang tak tahu nak letak kita genre mana. Kadang-kadang tu aku pernah satu gig tu, diorang kata kami nak cari band trash. Tapi kau dengar lagu kami, trash ada, death metal ada, apa semua. Masalah kami ni dalam kategori metal. Sub-genre semua segala ada dalam tu. Sebab bagi aku, satu band tu kalau dia nak survive, dia kena evolve, dia kena buat identiti dia. So kami cuba bergerak dengan muzik kami lah. Tapi dalam senang cakap, kami main Nusantara Metal settle. Ataupun macam Death Metal Swagger, kami punya hashtag kan. So kami bagi nampak benda tu agak best lah, modern sikit lah, urban sikit lah. Itulah. Ini macam album Majestica ni, adakah ada usaha-usaha untuk dibawa ke luar daripada Malaysia ke? InsyaAllah tahun depan kita pergi Taiwan kot. Macam biasa lah. Memang jujurnya lah, kita buat album, secret album, dan kita dah start perjalanan kita merantau. Kita pergi Jepun, kita pergi Taiwan, kita pergi mana, China, all the stuff. So sebenarnya kita nak bawa budaya kita. Kami ni dah more to macam duta kecil Malaysia, and we are very proud about it. Kalau contoh macam kita main dekat Taiwan, etc. Kita orang pernah pakai, gua pernah ke busana satu kat China, gua pakai jersey Malaysia dan orang kenal. So it's very proud of us. Kita buat present Malaysia, especially Malaysia lah. Sebenarnya kita buat flag Nusantara. Okay, jadi bila sebab kita ada teman-teman kat Indonesia, diorang kalau disebut Malaysia tu diorang mungkin tak syok sangat. So kita buat flag Nusantara. Dan kita berkongsi identiti, dan specifically is Malaysia. Jadi memang sebenarnya album-album ni kita nak bawa sebab untuk overseas punya, dan orang kita untuk mengkaji balik, kenal jati diri kita balik. Dia sebenarnya 2020 tu kita orang ada dapat offer main kat UK, kat Europe semua, tapi tiba-tiba PKP. Kita orang punya plan untuk Europe tu terus kita jadi tersusah kan tu. Saya dengan business drop, apa semua tak ada duit. Terpaksa pakai, kena pindah kedai. So benda tu kita orang kena rancang balik lah. Tapi untuk keluar, kami tak ada masalah. Cuma kali ni biar berbaloi lah. Biar worth it lah. Contoh pergi Indonesia, kita main Sony, berbaloi. Atau Big Fest. Kami pergi Japan, pergi main Lock Park. Contoh macam tu lah. Pergi Europe, mungkin dapat main semi-medium punya event. Bloodstock lah, apa semua tu kan. Wacken mungkin tinggi sangat lah. Tapi dapat semi-Wacken pun dah okay. No problem. Dia benda ni, kami dah ada medium tau. Yang kami kurang ni, dua benda. Satu, kewangan. Satu lagi, support daripada badan berkanun lah. Sebab kami bawa benda yang tak ada benda negatif langsung. Tak ada. Ada pergi mungkin tourism Malaysia. Bukan tak benar, tapi ditolak mentah-mentah lah. Tu terang aku cakap. Ditolak mentah-mentah sebab bagi dia orang metal is bad. Padahal tak ada apa pun. Kami pun manusia biasa. Kena dah sembang lah dengan satu owner kedai muzik. Kat situ kat Kajang, kita main show kat Kajang. So sembang-sembang santai lah dengan dia. Oh, bila tanya pasal you lirik macam mana Satanism? Tak. Kita orang bawa political, first main political things, and then kita buat culture. Dia terkejut. Tunjuk lirik apa semua. And then you main kat Malaysia juga. Tak, kita pergi overseas, tunjuk gambar apa semua. Dia macam, wow. So kita nak mengubah persepsi manusia sini, masyarakat susah. Kan? Sebab diorang dah lecop, okay, metal jahat, rock jahat. Exactly, start from rock jahat, metal jahat. Sebenarnya benda ni bergantung pada dasar kerajaan sebenarnya. Oh, cerita dalam ni. Tak apa lah, itu cerita lain. Kami perlukan support macam contoh macam overseas, yang kerajaan ni support benda-benda macam tu. Contoh macam Indonesia sendiri, diorang support, dia tahu benda ni boleh bawa bendera Malaysia, bendera diorang. So kenapa tidak? Masa main kat Bulungan tu, kami pernah main kat Bulungan outdoor, Indonesia Death Metal. Kami diapit oleh dua band besar Indonesia. Headline dia 3 band dia bagi. Dead Squad main dulu, Farasu main,
Lepas tu Jasad main. Tak ramai orang kita tahu. Kami proud dengan apa yang kami dah capai. Sebab that's why kita orang tak ada hal lah kan. Kau nak kecoh-kecoh tu tak apa. Tapi Man Jasad kata kat aku, dia cakap, kapan bila mau band Malaysia main Jebakan? Aku cakap, bila-bila boleh, tapi kami tak ada Jokowi. Dia gelak. Tu dia kata aku, metal ni umpama olahraga bro. Lu kena struggle lah. Practice, struggle, nak dapatkan perhatian. Kau yang dah bakat, dia ambil. Itulah maksud dia. Aku faham kat situ apa Bahasa Ibunda bagus. dia cakap aku bahasa Ibunda bagus. Lepas sekarang jadi member baik kan. Andre. Tu dah arwah rasuah, Ibens, Burger Kill. So benda-benda macam tu aku sonok main metal disebabkan dapat appreciation benda-benda macam tu lah. Sebab kau buat benda real kan. Kau tak ada nak fikir market apa, benda real kau buat. Dan kawan-kawan tu rockstar ke? Dia tu Rockstar kita orang macam rockstar di Indonesia. Kau dapat ke siapa? Dia bukan band kecil kan. Dia orang bukan band kecil. Kami follow Season Kubur Tour 4 show kat sana. Benda-benda macam tu lah. Okey, memandangkan Farasu ni dia membawa elemen Nusantara, elemen kemelayuan tu. Baru-baru ni di YouTube keluar sekejap ada interview dengan Tun Mahathir kan. So interview tu panas sikit lah. Okay, jadi antara aspirasi Tun Mahathir ni dia nak orang Melayu ni dia kalau baca Malay Dilema tu dia wake up lah kan. Jadi macam mana Farasu nak kita sahut cabaran Tun Mahathir tu? Dia macam mana Farasu nak menyumbang kepada apa yang diinspirasi. Sponsor kami tak tahu kita buat apa. Betul. Sponsor kerajaan bagi duit, tahu lah kita nak buat apa. Saya ni orang yang buat kerja manage lah. Atur semua benda, boleh tanya Ajai, tanya diorang lah. Kerja saya ni memang mengatur. So kalau hang bagi aku duit, kami tahu apa nak buat. Aku boleh ambil booking agent, kami tour Europe sebulan pun boleh, berhenti semua, apa benda semua boleh buat. Duit je. Tapi Dr. Mahathir punya tu betul. Tapi bagi aku, orang yang menjahanamkan muzik rock kat Malaysia dulu pun Dr. Mahathir juga. Tak, aku cakap terang kan dulu. Aku kecewa tau time tu, kena potong rambut apa semua. Aku walaupun aku sekolah kan. So aku sendiri dah tak dengar lagu Melayu time tu. Dah jadi lagu Melayu rock pejabat, tak puas hati kan. Aku dengar metal, aku dengar benda-benda rebel. Tapi apa yang dia kata tu betul lah. Kalau kami sendiri tak bertindak untuk tonjolkan benda yang kita ada, mengatakan Malaysia pun ada yang ada muzik original macam ni ya. Yalah, benda tu betul. Benda ni apa yang Nahak cakap, dia kita dah ada tapi kita dihalang. Kita dihalang sebab politik. Dasar kerajaan. Dia berbeza dengan Indonesia. Sebab dasar dia terbuka kepada muzik. Jadi kalau macam aku pernah ada pengalaman perform di Surabaya. Ni band black metal tengah perform ni, bunyi sound pasir semua tu kan. Okey. Makcik-makcik lalu tengok je. Benda tu biasa pada dia orang. Dia bukan satu benda yang asing. Tapi kat kita ni benda macam Farasu dengar muzik. Apa benda ni setan ke? Jadi keterbukaan masyarakat pada muzik tak ada. Isu dia kenapa? Sebab dasar kerajaan. Dia kena ada apa lah. Tapi kami tak adalah salahkan kerajaan. Sebab kalau kerajaan tak buat dasar tu, kami pun tak ada. Rebel tu. Betul. Dia ayat mula, ayat langgar. Dia ada pro dan con lah. Ada pro dan con lah. Macam tu Mahathir cakap kalau tak ada Israel, Hamas takkan ada. Dia kena super ada. Kalau tak ada arwah Tok Mat lu, tak ada geng rebel ni semua. Betul. Duduk main rock kangkang. Walaupun benda tu ada sekatan, tapi Farasu pernah keluar dan beberapa kali lagu dalam radio. Muzik FM kami pernah interview. Betul, kami pun ada masuk apa kita panggil magazine mainstream. Yang paling best kami dapat opening untuk Loudness 2019. Ramai orang mungkin tak tahulah kan, tapi kami satu pencapaian peribadi untuk kami lah. Tahun 2010 tu album Menongkar Harus tu lagu-lagu Farasu memang keluar radio. Keluar radio. Antara yang kat keluar. Cuma time tu sayang kita tak register MACP je tu, tak dapat duit Itulah, itu perkembangan yang kalau bercerita tentang tadi kan, untuk menyedarkan orang, exactly dalam lyrical kita kita buat. And then kita buka balik kehebatan Melayu. Tentang perang dengan Belanda for instance. Dan hebatnya orang Melayu, Rentak 11. Yang orang tak tahu pun sebenarnya. Sejarah. Dan gua pun exactly kalau more on political things, untuk lyrics especially, kalau untuk album ni gua lebih cari benda-benda yang perang, tak puas hati. Cerita tentang kita punya kekuatan dan legacy. Yes, kita punya kekuatan dan legacy. And then contoh macam
kita ada satu pahlawan tak didendang, si Bongkok Tanjung Puteri. Macam mana kejatuhan Melayu tu, pasal macam mana dia mati, dia sangat terror. Aku rasa nak hang patut buat perang bisik tu lah. Perang bisik di Kedah. Itu memang antara subjek kami next lah. Sebab aku nak cover Semenanjung tu semua. Sekarang ni banyak dah ada Johor, Perak, Kedah boleh tersentuh je. Kedah tak sentuh je. Mungkin kami buat full album yang jenis berkonsepkan cerita Kedah boleh jadi. Kedah tua tak best. Ni Kedah yang paling berbisik. So on behalf kita orang memang kita dah buat exactly. Cuma tengok balik lyrics baca. Kalau pendengar tu sedar nampak, dia kan tahulah. Dia kan rasa lah. Contoh macam Rentakan Blast. Sebenarnya yang mengalahkan Belanda yang pertama di Nusantara adalah orang Rembau. Ramai tak tahu. Itu sejarah dia. Sampaikan Belanda yang di Melaka tu membuat perjanjian damai dengan kerajaan Rembau. Jadi negara bersahabat. Tak semua orang tahu. Padahal ada catatan sejarah dia. Tapi alhamdulillah aku dapat, aku yang banyak jual CD kan, feedback memang dia orang semua macam agak terkejut lah dengan production dia. Dia tak sangka band Malaysia yang kononnya underground DIY metal pecah rumah ke apa ni boleh keluarkan production yang macam ni. Aku dapat feedback daripada, boleh katakan semua tak ada lagi yang mutu lah, kecuali kawan-kawan baik lah. Kawan-kawan baik biasa lah, dia nak mencabar kita kan. Apa yang best kan. Tapi kalau yang real fan kami, yang memang follow kami betul-betul, dia cakap ni lah metal Melayu sebenar kat aku. Ini macam ni. Dia bukan nak compare dengan orang lain, tak. Kromo is Kromo. Kromo is very very Melayu, Malaysian. Tapi dia orang dah lama tak berkarya. So kita tak tahu evolve dia orang macam mana kan. So ini kami punya evolve daripada kami main memang kasar, tak faham tuning apa. Sampai kami sekarang boleh cerita bab technical, bagi Jet cerita lebih sikit, ada lagi terror kan. Spesifik lah. Spesifik satu-satu. Tuning apa, tali apa, apa kita pakai, apa semua aku boleh cerita detail lah. So kami dapat ilmu lah daripada benda apa yang kami buat selama ni. Kami dah buat sumbangan sebenarnya. Dia kalau kita nak kirakan daripada segi menyahut cabaran, kan, kalau nak ikutkan sebenarnya Farasu dah lama bersedia. Tapi apa yang menjadi persoalannya sebenarnya bukan pada kami, pada orang yang ada keberanian untuk menaja, ada keberanian untuk mengeluarkan muzik-muzik ni keluar. Maksudnya nak exposekan dia. Sebenarnya kalau nak dikira pada, nak tanya pada sahut cabaran, tanyalah pada mana-mana band sekalipun, semua orang dah ready. Akan tetapi yang nak merealisasikan, nak jadikan dia tu keberanian orang yang nak menaja dan mengeksposkan benda ni. Itu wajib. Ya, kalau dia orang nak taja pun, dia orang nak ROI macam mana semua kan. Faham lah. Tapi kalau ikut soalan tadi, kami dah buat. Dah, memang cuma tak ada je. Okay, mungkin ni soalan yang sebagai penutup lah. So setelah 3 buah demo, betul 3 buah demo Farasu? Demo 1, EP 1, 4 album. Okay. Jadi ini satu pencapaian yang cukup membanggakan. Dengan Farasu pun dah bermain di luar, dia main Indonesia, di Taiwan, kan. Jadi ini satu pencapaian yang sangat membanggakan dan terbukti Farasu tidak pernah tunduk dengan masalah lama ada. Luaran pun ada, kekangan itu biasa lah kan. Jadi apa masing-masing saya rasa 40-an kot. Semua 39. Next year kan. Jadi mungkin dalam tempoh dah mencapai kematangan ni kan, mungkin Farasu mungkin boleh bertahan lagi 20 tahun, 30 tahun lagi. Jadi apa lagi yang bagi Farasu lah, apa yang belum perlu dibuat dan wajib dibuat sebelum Farasu tutup buku lah. Kita bagi seorang-seorang tu. Start je. Sila. Ya, silakan. Apa lagi yang nak buat? Kalau tanya pendapat saya, Farasu ni, kalau impian saya lah untuk nak buat sesuatu yang di mana akan dikenang oleh bangsa kita sendiri, dan juga benda ni akan menjadi satu sejarah kepada orang luar. Dan harap-harapnya sebelum nak tutup buku ni, dapatlah kita orang nak merasa untuk menjejak kaki dekat stage besar kat luar lah. Especially macam kita dah dengar dekat Germany, Walker apa semua kan. Tapi kalau kat Malaysia tu insyaAllah lah
kalau kata dipendekkan ceritanya, harap-harap boleh jadi hero sebelum tutup buku lah. Macam tu. Next. Bye. Saya punya harapan lah, ataupun impian lah, Sebelum jadi kan? Umur saya sekarang pun dah 50 tahun. Kantui. Dia boleh otai. Apa yang saya nak lagi? Saya nak merasa lah. Saya nak merasa satu pusing dalam dunia, main. Kan? Mak Saleh banging lagu Melayu. Boleh hasil lah. Rambut blondi. Rambut blonde ni kan. Beri depan tu banging. Aku main. Pusing satu dunia. Dan kedua, impian nak Farasu ni main dekat Dewan Philharmonic. Orkestra punya style lah. Syat. Cukup lah. Habis lah tutup buku tu. Okay. Dua masjid dah lepas tu lah. Okay, our dreams memang exactly kita ada satu vision yang sama. Semua nak jadi touring band. Nak full time main music, full time buat music. Hidup, bangun tidur, music. Solat jangan lupa lah. Okay, so pergi touring worldwide. All the stuff, semua orang kenal Farasu siapa. Worldwide walaupun benda tu macam poyo diorang ni. Tak. Semua orang yang ada band, dia ada dreams macam tu. Main big festival, Wacken, Bloodstock, whatever. Seorang kenal band kau apa semua. Macam apa cakap lah, Philharmonics or Istana Budaya. Sebab kita ada, kita nak buat projek cari Nusa Sestra tadi. So kita nak tunjuk kalau ada nak sponsor lah kan. Tapi macam kita cakap tadi, ROI macam cakap, tapi tak mustahil boleh. Kalau katakan nak jadi rezeki, kami dah mungkin dapat touring dan dapat main big fest or stuff, baru orang mungkin cerita dia berbalik pada kita punya idola Amun Ahmad kat negara dia orang tak pandang pun. Start dia main kat Wacken, dia jadi the most attractive band untuk crowd dan dipanggil tiap tahun. Dan baru orang dia buka, oh dahsyat dah band ni. Padahal dia macam kita orang je. So bila kita tengok band macam tu boleh sukses, kenapa kita dengan tidak? Benda yang sama. Dia ada Northman, kita ada orang utara. Okay? Dua orang, kami ada orang utara. Ada Northman, orang utara. Dan kalau dia buat Viking dia, kita buat orang Melayu kita. Dan betapa dahsyat. Viking tu pelaut. Orang Melayu ni pun pelaut. Dahsyat. Mana ada negara yang kita panggil, orang sibuk motherland. Kita je panggil tanah air. Tanah dan air. So InsyaAllah kalau ada rezeki, doa sama-sama, kita boleh jadi big. Itu memang doa kami. Sebab kami semua ada misi yang sama. Buat band bukan sekadar nak buat band, bukan nak berkarya. Kita nak karya kita semua orang dengar. That's all. Tak kisahlah whatever you metal hate, whatever. And before kita die, manusia mati, harimau mati meninggal belang, kita tinggalkan nama, kita ada release something. Untuk yang dikenang lah. Itu je lah. Dia orang banyak sebut lah. Aku just kalau boleh yang ni untuk local je lah. Dapat treat band-band metal macam kami ni, dapat yang sama peluang dengan genre-genre lain. Macam Hujan, macam Bang Face, macam yang aku bekerja dengan dia orang, dengan Search, dengan Wings, Lantar Writers. Dia masuk aku, ada seorang fan tegar Search kata kat aku, dia kata, korang tak nak opening search je. Lepas tu aku cakap kat dia, tak lagi takut kan, lain apa semua kan. Lepas tu dia cakap aku satu benda yang aku sedar, kita orang dah buat. Dia cakap, korang kan opening loudness. Kau dah opening loudness, dia cakap search tu, jauh tu, tak apa yang masalah sangat cakap. Sama je. So dia punya pemikiran tu bagi aku macam, kau lagi advance, kami yang main band ni pun tak terfikir macam tu. So bagi aku benda tu sebenarnya boleh lah. Bukan tak boleh, sebab kalau tak dapat peluang tak jadi. Benda ni macam dia cakap, kau tak expose, Nurul tahu. Itulah. Aku harap kat situ lah, boleh masuk TV, masuk radio apa semua. Jadi semua sama. Macam Ken Indonesia. Best. Okay, Mus? Boleh dikatakan semua tu dah sebut lah kan. Kan kawan semua. Hasratnya, impiannya sama. Cuma pada aku ada satu prinsip lah yang aku pegang. Selagi nyawa dikandung badan, selagi tu aku akan berkarya. Hattalah kata Allah bagi aku kekuatan, kesihatan yang baik juga pada sahabat-sahabat ni beradik Farasu ni. Berjalan. Kalau 70 tahun kalau umur 80 pun boleh berkarya, apa salahnya? Betul? Tak ada masalah. Dayu pun dekat-dekat nak umur 80 pun, apa masalahnya kan? No issue. So benda ni Ringstone, dia dah mati lah. So benda ni kita kita mengharap macam tu lah. Itu yang lebih baik lah. Lagi mampu. InsyaAllah. Man? Okay.
Daripada Awak mainstream tau. Daripada sebut semua kan. Jadi aku pendekkan je lah. Tapi harapan aku semua sama je macam depa. Tapi sebelum aku habis berhenti ni, aku nak tengok ada band lain yang ada keyboardist juga. Kan? Takkan metal ni kosong kan. Oh, keyboardist. Itu je lah aku punya ni. Kalau mainstream memang aku keyboardist lah. Dia keyboardist memang bukan jenis keyboardist je. Dia ada watak dia. Kena ada karakter dia. Kalau dia tak ada, kami tadi kalau ada part yang Aman tak ada, rasa macam tak boleh ni kita kena ada. Dia bukan hanya sekadar muzik latar. Bukan melukut di tepi gantang. Itu je lah aku. Pendek je. Okay, aku nak minta Nahak dengan Mus promote sikit untuk ni. Dapatkan inilah. Okay. Ni album terbaru kami, Farasu, berjudul Majestica, ada 10 track lagu. Untuk dapatkan CD album ni, korang boleh ke Facebook Farasu dan juga Facebook Rockstage Entertainment selaku kami punya publisher. Boleh dapatkan CD dengan harga RM40 saja. Boleh contact dekat nombor yang dekat Facebook tu, nombor aku dengan nombor Rockstage lah. So postage untuk Malaysia ada tambahan untuk Semenanjung ada RM10, untuk ni RM15. So sebelum kehabisan. Sebab benda ni bagi aku macam mana Mus, kalau tak dapat macam hidup tak cukup. Apa lebih ada di Digipack? Okey, ni Digipack. Explain tu. Pegang sikit. Dia Digipack, tapi yang special ni Digipack ni, dia ada Digibook dalam Digipack. So korang tak payah nak selit kelang kabut, nak selit dan korang boleh tengok segala detail kat sini ada. Barang apa kami pakai, thanks ni biasalah. Lirik lagu dan paling penting kali dia punya detail tentang production ni lah. So CD dia. Dan kami semua ditaja oleh Warisan Angsari selaku busana semua ni. Ni bukan kami punya. Dan lokasi juga, rumah lama dekat Sungai Buloh. So dapatkan album ni. Kalau tak beli album ni, tak lengkap tu. Anda seorang bukan metal. So untuk kepala-kepala metal, jangan lupa subscribe aku biasanya juga. Berapa kopi untuk first prize ni? Kau nak kiranya 777. Nombor Melayu lah MMA. Ada banyak jangan risau. Sebab CD dia slow sikit sebab tak ramai ada player. Itulah. Tapi korang tak dapat memang rugi lah. Sebab korang boleh dapatkan ballad, dengar kat digital platform semua ada. Kan? Tapi boleh tahu lirik dia. Physical sini. Okay.